Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zufrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Haji pengurusi tadi, pengurusi surau, ahli-ahli terkuasa surau, muslimin dan muslimat, ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat berkumpul selepas solat maghrib untuk barang sekejap sementara menunggu waktu Isya untuk sama-sama berkongsi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagaimana yang disebut tadi, kuliah bulanan saya biasanya kitab Faridah. Cuma untuk malam ni pihak surau minta saya bercakap mengenai Isra dan Mi'raj bersempena dengan kedatangan bulan Rejab, yang mana peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku pada 27 Rejab. Walaupun dari segi tarikh itu terdapat berbagai-bagai riwayat, tetapi antara yang disebut dan yang masyhur disebut berlaku pada 27 Rejab. Jadi sempena dengan kedatangan bulan Rejab dan kita pun sudah menghampiri bulan Ramadan, mungkin pesanan-pesanan dan yang berkait dengan Isra dan Mi'raj itu boleh juga kita anggap sebagai satu persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Para salafun salih bila masuk bulan Rejab, dia dah start berdoa dah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Panjangkan umur kami supaya kami sempat bersama dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Kerana seseorang yang meninggal dunia sebelum Ramadan dan selepas Ramadan berbeza kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabit dalam satu hadis yang masyhur, 3 orang sahabat yang semuanya mati syahid dalam peperangan. Seorang itu mati syahid dalam peperangan dan seorang lagi mati tidak di medan perang, tapi selepas dia balik beberapa ketika baru dia mati. Diberi mimpi kepada seorang sahabat, orang yang mati di luar medan peperangan tadi kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya kepada Rasulullah SAW, kenapa yang itu mati dan mati syahid, gugur di medan peperangan, yang seorang lagi ni mati di rumah, artinya di luar medan peperangan? Tentunya kelebihan mati di medan peperangan lebih, kerana gugur syahidul ma'rakah. Tapi yang seorang ini mati di rumah selepas beberapa ketika. Lalu kata Rasulullah SAW, antara dua orang ini bezanya kedudukan syurga antara langit dengan bumi. Kerana yang mati syahid di medan peperangan tadi, yang mati di rumah tadi selepas medan peperangan, di luar medan tadi, dia sempat bertemu dengan Ramadan pada tahun itu. Itu kelebihan yang ada pada dia. Dengan sebab itu para salafus salih, mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami supaya sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang panjang umur
dan sempat bertemu dalam Ramadan pada tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Balik kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Berkali dia berasa berbau sesuatu, katanya bau cuci kapet. Jadi ada kesan juga pada batuk-batuk. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, untuk kita menilai dan menghayati peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita kena undur klik sikit sebelum daripada peristiwa tersebut. Kita tahu Rasulullah SAW menghadapi berbagai cabaran dalam dakwahnya. Dan antara perkara berat yang baginda hadapi ialah peristiwa kematian isteri dia Khadijah, dan juga kematian bapa saudaranya Abu Talib. Beza antara dua orang ini mati dalam beza lebih kurang 3 bulan tempoh. Khadijah sebagai isteri yang sangat setia, yang banyak membantu Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Manakala Abu Talib, pak saudara baginda, walaupun dia tidak masuk Islam, tetapi juga banyak membantu Rasulullah SAW dalam dakwah baginda. Tempat kita panggil Rasulullah mengadu hal bila berdepan dengan apa-apa masalah dalam dakwah. Dan sehingga dikenal tahun itu sebagai tahun Amul Husni, tahun duka cita bagi Rasulullah SAW. Sebelum daripada peristiwa Isra' Mi'raj juga Rasulullah pergi ke Taif, dan kita tahu sambutan daripada Taif sangat menyedihkan. Rasulullah dikejar dan dipekong dengan batu, dilontar dengan batu, dan sehingga berdarah badan Rasulullah SAW. Dan sehingga ada permintaan daripada Jibril, ya Muhammad, kalau kamu bagi izin, kami nak hempaskan bukit ni kepada penduduk Taif. Gini mau lalu tak ada adab jahat kepada Rasulullah SAW. Tapi kasih Rasulullah SAW, prihatin dan optimis baginda Rasulullah SAW, dia tak bagi. Kata Rasulullah, aku mengharapkan anak cucu mereka itu akan masuk Islam. Jadi peristiwa-peristiwa begini banyak memberi kesan kepada Rasulullah sebagai seorang Rasul yang ditugaskan untuk menyebarkan risalah terakhir daripada langit. Dalam keadaan begitu, maka berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita panggil nak segangin, nak bagi semangat kepada Rasulullah SAW. Kesedihan Rasulullah pada masa itu bukan sedih kerana apa. Kesedihan baginda Rasulullah SAW, bentuk sedih itu dapat kita fahami daripada munajat Rasulullah SAW kepada Allah. Dalam munajatnya yang masyhur, selepas ketika mana dia berlindung daripada pemuda Taif yang kejar baginda, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ila man takiluni ila aduwwin yatajahhamuni aw ila man mallaktahu amri a'udzu min nuri wajhika alladhi ashraqat lahu az-zulumat. Aku mengadu kepada engkau ya Allah, qillata hilati, kurangnya hilahku, tak boleh nak buat apa. Nak pergi dakwah sana orang tak terima, sini tak terima. Wahawani 'alan nas, hinanya aku di sisi manusia. Di akhir munajat itu Rasulullah tutup dengan illam takum bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau tidak kerana aku takut aku tidak menyampaikan lagi dakwah aku ni, tak sempurna lagi tugas aku ini,
fala ubali, maka aku tak kisah. Artinya Rasulullah sedih itu kerana dibimani tugasnya itu masih belum tercapai KPI-nya. Itu yang menyedihkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang merisaukan dia. Jadi dalam kerisauan itu maka diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Terdapat berbagai riwayat tentang di mana mulanya Isra itu. Antara yang masyhur ketika mana Rasulullah SAW berada dalam masjid dekatnya Kaabah bersama dengan Hamzah dan Ja'far bin Abi Talib, sepupu dia dan bos saudara dia Hamzah. Ketika itu mari dua orang malaikat ambil Rasulullah SAW dan dibedah dadanya. Sebab peristiwa pembedahan dada Rasulullah SAW ini berlaku beberapa kali, bukan sekali. Selepas diproses, dadanya dibersihkan dan dibasuh dengan air zam-zam dalam bekas emas. Ketika itu marilah seekor burak yang disebut oleh hadis besar lebih daripada keldai, kecil daripada baral. Baral tu kacukan, keldai dengan kuda dan bersayap. Dengan burak tersebutlah maka Jibril membawa perjalanan yang jauh tersebut. Bermula daripada Makkah Al-Mukarramah menuju ke Baitul Maqdis. Dalam perjalanan itu, kalau kita nak bincang Isra Mi'raj, banyak sangat yang terpaksa kita sebut. Jadi saya reka-rekakanlah dan kita ambil pengajaran daripada beberapa noktah penting dalam peristiwa tersebut. Dalam perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis, maka ada beberapa tempat persinggahan Rasulullah SAW dengan Jibril. Tempat pertama Rasulullah singgah ialah di Taibah. Bila Rasulullah tanya, ni di mana, apa nama tempat ini? Kata Jibril, ini Taibah, Darut Taibah, tempat yang akan kamu berhijrah. Jadi Rasulullah turun situ sembahyang 2 rakaat. Kemudian sambung perjalanan lagi, singgah pula di satu tempat namanya Tur Sainat, tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi turun situ sembahyang 2 rakaat. Sambung perjalanan lagi, singgah di satu tempat namanya Baitul Laham. Baitul Laham tempat dilahirnya Nabi Isa AS. Dan di sepanjang perjalanan tersebut banyak gambaran-gambaran yang disebut, yang ditunjuk kepada Rasulullah SAW. Berbagai-bagai gambaran. Antara yang ditunjukkan ialah seorang satu kumpulan manusia yang tanam pokok kayu, dituai buahnya, min syarri ma zara'a fil ardi wa ma yakhruju minha, daripada apa yang ada dalam bumi dan yang keluar daripada bumi. Wa min syarri ma yanzilu minas sama', dan daripada apa yang turun daripada langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan yang naik ke langit. Wa min syarri fitnil laili wan nahari, daripada kejahatan malam dan siang. Wa min syarri tawariqil laili wan nahar, daripada kejahatan orang buat fitnah pada waktu malam dan waktu siang. Illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman, kecuali orang yang buat perkara baik. Ya Allah ya Rahman. Gitulah hadis. Itu doa yang diajar oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Bila Rasulullah baca doa itu, maka jin ifrit itu dia bawa obor mati. Sya'lah tu obor dia mati menungging gitu kan, jin ifrit balik, lari jin ifrit. Jadi doa ni kalau kita nak hambat jin, molek bacalah doa ni, biar lari segala jin. Kalau budak-budak menangis tengah malam kan, kita baca doa ni biar jin tu lari. Mungkin membantu untuk sementara panggil spesialis. Sebab kadang-kadang bila kita tidak spesialis ni tak nak jadilah mana.
Sementara tu baca waktu dulu. Itu doa yang diajar oleh Jibril pada malam Isra'. Dan dalam perjalanan tersebut diringkaskan cerita sehinggalah sampai kepada Baitul Maqdis. Bila sampai di Baitul Maqdis, dah banyak lagi sebelum tu yang ditunjuk oleh dalam perjalanannya. Bila sampai di Baitul Maqdis, maka Rasulullah sembahyang di Baitul Maqdis dan mengimamkan seluruh anbiya. Seluruh anbiya menjadi makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah yang menjadi imam. Ada orang tanya, beriman para nabi-nabi itu kan mati belakang dah. Nabi Muhammad berimam lagu jadi imam lagu mana? Nabi-nabi seluruh anbiya menjadi makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sempat kutip beberapa pandangan daripada para ulama tentang menjadi imamnya Rasulullah kepada seluruh anbiya di Baitul Maqdis. Ini berlaku sebelum daripada naik ke langit, semasa sampai di Baitul Maqdis. Kata Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, dalam syarah hadis dalam Fathul Bari, dia sebut, dia kata wa qad ikhtalafa as-salafu bihasabi ikhtilafil akhbaril waridah, faminhum man dhahaba ila anna al-Isra' wal Mi'raj waqa'a fi lailatin wahidatin fil yaqazati bi jasadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruhihi. Dia kata telah khilaf di kalangan para salaf dengan sebab berbagai-bagai riwayat yang datang. Tetapi setengah daripada mereka itu berpendapat, dan jumhur ulama muhaddisin dan fuqaha dan juga mutakallimin, jumhurnya berpendapat bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu berlaku dengan jasad dan ruh, dan merujuk kepada berimamnya Nabi. Nabi menjadi imam kepada para anbiya. Disebut dalam dia sebut di sini, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini yang telah berlaku ijma' di kalangan ulama dari sudut kesabitannya. Dan antara perkara yang berlaku pada malam tersebut ialah kisah Nabi SAW sembahyang bersama dengan para anbiya di Baitul Maqdis dan mengimamkan mereka itu. Sebenarnya mengimamkan itu hakikatan, secara hakiki, bi arwahihim wa ajsadihim, dengan roh mereka dan jasad mereka. Artinya para anbiya yang menjadi makmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut juga dengan roh dan jasad. Lagu mana? Lagu itulah. Sebab kita pun tak ada masa tu. Tapi keyakinan kita, apa yang disebut oleh para ulama, para muhaddisin tentang kisah ini berlaku dengan roh dan jasad. Kerana para anbiya ini dia, sebagaimana kita mengaji, para syuhada boleh hidup dalam kubur mereka itu, maka begitulah para anbiya. Mereka itu hidup dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi Muhammad, selepas Nabi Muhammad sembahyang bersama para anbiya, maka selepas itulah bermulanya Mi'raj. Rasulullah SAW naik ke langit bersama dengan Jibril, bermula daripada satu tangga yang diturunkan daripada langit. Tangga yang dibuat daripada emas, turun daripada langit dan diletak di atas batu yang dipanggil sebagai As-Sakhrah Al-Muqaddasah. Yang batu itu sekarang ini ada di Baitul Maqdis. Yang batu itu turut nak naik ikut Nabi, yang kami tahan tak naik duduk terkapung gitulah. Cuma sekarang ni saya tak pernah sampai. Cuma mengikut ceritanya batu itu telah bila dibuat tiang di bawah tu, jadi orang tengok tak nampak tergantung batu tersebut. Sebab kata ceritanya dulu kalau orang perempuan mengandung tengok bersaling, terkejut sebab batu tu duduk terapung begitu. Jadi orang buat bawah tu buat konkrit lah supaya tak nampak terapung. Itu As-Sakhrah Al-Muqaddasah, batu yang disucikan artinya.
Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit. Bermula dengan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sehingga ke langit yang ketujuh. Di langit pertama itu dikenal sebagai Al-Hafazah. Pintu langitnya pintu Hafazah. Dan di situ menyambut Rasulullah SAW ialah malaikat yang namanya Ismail, nama malaikat Ismail. Disambut di situ dan diberi ucapan salam dan ditanya kepada Jibril, ayatlah, ini aku nak bawa mari seorang hamba Allah naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat penjaga pintu langit yang pertama ni, ausila ilaih, dia ni diutuskan ataupun tidak? Nak mari-mari jumpa Tuhan bukan mudah. Kata Jibril dia diutuskan. Maka dia pun silakan naiklah. Naik ke langit yang pertama yang dikenal sebagai as-sama'ud dunya, langit dunia. Kemudian daripada situ naik pula ke langit yang kedua. Dan setiap langit ini Nabi Muhammad bertemu dengan beberapa orang Nabi yang duduk setiap langit tersebut. Ada langit kedua, langit ketiga yang duduknya Nabi Musa, ada langit yang duduknya Nabi Harun dan Nabi Isa, dan ada langitnya duduknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi naik ke langit yang ketujuh. Sampai langit yang ketujuh ini, di situ Nabi nampak seorang lelaki yang duduk menyandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni satu kejadian besar yang dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana masuk dalam Baitul Ma'mur ni setiap hari 70,000 malaikat. Masuk 70,000 malaikat setiap hari, tak keluar. Kita boleh bayangkan daripada dulu kejadiannya Baitul Ma'mur sehingga sekarang, setiap hari 70,000 malaikat masuk tak keluar-keluar. Bayangkan betapa besarnya kejadian Baitul Ma'mur itu. Dan bayangkan berapa ramainya kejadian malaikat ini. Sebab itu malaikat merupakan makhluk yang paling teramai yang ada dalam cakrawala ini, dalam kejadian Tuhan ini. Kalau 70,000 sehari seminggu, 7 kali 7, jadi tak tahu berapa triliun malaikat masuk dalam Baitul Ma'mur, tak keluar-keluar. Besarnya Baitul Ma'mur dan ramainya malaikat. Itu langit yang ketujuh. Nabi Muhammad tengok ada seorang lelaki nak serupa dengan dia, nak serupa Nabi Muhammad, duduk nyandar di Baitul Ma'mur. Jadi Nabi tanya Jibril, siapa dia ni? Lebih kurang aku rupa ni. Gitu lebih kurang kan. Dia kata Jibril, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim mengucap salam kepada, mengalukan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaban bil akhis salih wal ibni salih. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan anakku yang saleh. Sebab Nabi Muhammad ini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bagi tahu Nabi Muhammad, kamu ni akan bertemu dengan Allah pada malam ini, dan kamu juga akan melihat syurga-syurga pada malam ini. Jadi Nabi Ibrahim kata, kamu umat akhir zaman, umat yang lemah doa, dan kamu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat kamu ini dapat masuk ke syurga. Dan Nabi Ibrahim ajar kepada Nabi Muhammad SAW satu zikir. Zikir ni kata Nabi Ibrahim, bila dibaca maka dia akan terbentuk satu taman dalam syurga setiap kali kamu baca. Zikirnya ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Sekali baca zikir ni terbentuk satu taman. Saya baca 2 kali saat ni, 2 taman saya dapat dalam syurga. Ini zikir yang diajar pada malam Mi'raj oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan sembarang zikir. Nabi dibawa masuk dalam syurga, diperlihatkan syurganya begitulah. Dan Nabi lihat banyak perkara yang syurga yang tak boleh dibayangkan.
dari segi cantiknya, dari segi isinya, penghuninya, sungai-sungainya. Dan Nabi juga masuk ke Baitul Ma'mur. Selepas selesai perjalanan syurga, tengok Baitul Ma'mur, ini dengan roh dan jasad. Tuan-tuan boleh bayangkan, berjalan di tempat yang begitu asing daripada dunia fizikal sekarang ini, masuk dengan roh dan jasad. Kalau kita masuk pergi ke tengok planetarium pun berasa pelik dah. Planetarium dekat Seri Hartamas tu berasa pelik dah, tengok macam-macam ada tu. Ini masuk ke langit yang ketujuh dan masuk dalam syurga, masuk ke Baitul Ma'mur dengan roh dan jasad, dan dapat menghayati sepenuhnya secara macam yaqazah begini, kita hidup begini, roh dan jasad. Dan Nabi tengok dalam syurga tu berbagai-bagai sungai ada, taman ada dan sebagainya. Tengok bidadarinya ada ke apa semua. Selepas keluar daripada syurga, Baitul Ma'mur, Jibril bawa Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini satu pokok. Kita kenal madu sidr. Madu sidr ni madu masyhur lah, madu di Yaman. Daun sidr. Jadi pokok Sidratul Muntaha ni satu kejadian Tuhan yang dilitupi oleh beberapa, oleh awan, oleh yang Nabi Muhammad tengok tu, dia dilitupi oleh makhluk-makhluk lain yang disebut dalam Al-Quran, wa qad ra'a nazlatan ukhra. Ketika itulah Nabi Muhammad dapat melihat wajah sebenar Jibril untuk kali yang kedua. Kali pertama Nabi Muhammad melihat wajah sebenar Jibril di Gua Hira. Kali kedua pula berkenalan dengan wajah sebenar Jibril di Sidratul Muntaha. Tengok wajah sebenar Jibril yang disebut dalam Al-Quran, wa qad ra'a nazlatan ukhra, dan Nabi Muhammad telah melihat Jibril nazlatan ukhra, kali yang kedua selepas daripada peristiwa menerima wahyu di Gua Hira. Di Sidratul Muntaha ini dia satu pokok yang disebut dalam Al-Quran, wa qad zaghal basara wa ma tagha. Nabi tengok itu dalam keadaan nampak begini, bobo nampak, kita panggil bobo nampak, memang ditutupi oleh makhluk lain. Wa ma tagha, dan Nabi tidak melampaui batas, memang tengok dengan betul Sidratul Muntaha, dan itu disebut Suratul Najmi. Kemudian daripada Sidratul Muntaha ini, Jibril beritahu kepada Rasulullah SAW, sekarang wahai Muhammad, kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu naik seorang lah, aku tak lagi dah, cannot go. Sebab kalau aku go, if I go, dia cakap malu tu, dia cakap bahasa Arab lah. Kalau saya pergi, kata Jibril, saya akan terbakar. Aku akan terbakar dengan kapasiti aku, kejadian aku, kemampuan aku tak mampu untuk naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku hanya setakat ini saja. Nabi Muhammad rasa kecewa. Allah, dia kata Jibril, lebih kurang gitulah cakap. Kita duduk sign daripada Mekah, kawan daripada Mekah, mari berjalan jauh sampai ke Baitul Maqdis, naik sampai ke langit yang ketujuh, sampai masuk dalam syurga, masuk Baitul Ma'mur sekali, sampai ke Sidratul Muntaha. Nak tinggal gini aku, kata Muhammad. Saya apa lagu ni? Kawan apa lagu ni? Naik seorang. Kata Jibril, tak boleh. Kejadian aku tak membenarkan untuk naik ke atas lagi. Kalau aku naik, terbakar aku. Lalu Nabi Muhammad SAW naiklah seorang diri, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, naik ke, dan